Bismillah, bismillah, testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para pendengar, para penonton, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama-sama kita membasahkan lidah pada pagi yang penuh keberkatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan yang baik. Sama-sama kita dapat bersiaran langsung pada pagi ini dalam kuliah mingguan kita, insya-Allah kuliah berkaitan tentang siri bedah kitab Ahsanul Bayan Syarah Turuq At-Thayyibah bi riwayat Hafs bin Sulaiman. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan tentang berkaitan nuqtah ataupun nuqatul i'rab, berkaitan tentang penulisan Al-Quran pada zaman salafus salih. Bagaimana kita nak mengenali perubahan revolusi tentang perkembangan Al-Quran pada zaman tersebut. Berikutnya pada muka surat yang ke-20. Muka surat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumi fi darain amin. Taurul Khalil bin Ahmad Al-Farahidi nuqatul i'rabi ila harakatil i'rab. Taurul Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi merupakan salah seorang daripada ulama yang masyhur dalam ilmu penulisan Al-Quran. Taur artinya kita panggil sebagai pembangunan. Mana pembangunan tu maksudnya penambahbaikan, development dan seumpamanya lah, perkembangan pun boleh. Okay? Perkembangan ataupun pembangunan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ulama tersebut, nuqatul i'rab, daripada nuqat i'rab kepada harakat i'rab. Para pendengar dirahmati oleh Allah, pada minggu yang lalu ataupun 2 minggu yang lalu kita ada bincang tentang apakah yang dipanggil sebagai nuqat al-i'rab, apakah yang dipanggil sebagai nuqat al-i'jam. Ada beza antara nuqat i'rab dengan nuqat i'jam. Nuqatul i'rab adalah peletakan baris-baris dalam Al-Quran bagi memudahkan kita untuk membaca Al-Quran itu mengikut bacaan yang diturunkan kepada Nabi SAW. Bagaimana kita nak membaca huruf yang berbaris fathah, maka diletakkan alamat fathah. Bagaimana kita nak membaca huruf yang berbaris bawah kasrah, maka diletakkan alamat kasrah. Bagaimana kita nak membaca huruf yang berbaris dhammah, berbaris harapan, maka diletakkan alamat dhammah. Maka alamat-alamat baris ataupun tanda-tanda baris tersebut dipanggil sebagai nuqat al-i'rab. Adapun nuqatul i'jam, nuqat i'jam adalah peletakan tanda-tanda untuk membezakan huruf. Membezakan huruf.
Sebagai contoh, antara huruf alif sehingga ya, ada beberapa huruf yang sama dari sudut penulisannya, tetapi berbeza dari sudut sebutannya. Sebagai contoh, huruf dal dan huruf zal. Dal dan zal. Dal dengan zal, kalau kita bayangkan, penulisannya bentuknya sama, rumahnya sama. Tetapi yang membezakan antara dal dan zal adalah dari sudut sebutan. Bagaimana kita nak tahu beza dia? Jadi nak membezakan antara huruf dal dan huruf zal, maka ulama membezakannya dengan peletakan nuqat al-i'jam, iaitu peletakan titik bagi membezakan huruf yang tiada titik dikenali sebagai dal, yang ada titik dikenali sebagai huruf zal. Baik, bagi ini kita akan sambung kembali berkaitan tentang nuqat i'rab. Bagaimana Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi membuat penambahbaikan terhadap nuqat al-i'rab yang telah dibawa oleh Abul Aswad Ad-Du'ali pada zaman tersebut. Faja'ala ad-dhammata wawan saghiratan fawqa al-harf. Maka Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menjadikan ja'ala ad-dhammah, menjadikan baris hadapan dhammah wawan, iaitu huruf waw yang kecil. Maknanya huruf yang berbaris depan. Apa maksud baris depan? Baris depan ni adalah ada tanda waw kecil. Wawan saghiratan fawqal harfi. Waw yang kecil di atas huruf. Kalau kita nampak ada waw kecil di atas huruf, itu dipanggil dhammah. Itu alamat dia, tanda dia. Okay? Wal fathata alifan saghiratan mabtuhatan fawqal harf. Dan huruf yang berbaris fathah. Apa maksud huruf berbaris fathah? Huruf yang berbaris atas. Macam mana kita nak kenal baris atas? Iaitu tandanya adalah alifan saghirah. Alif yang kecil, saghirah kecil, mabtuhah yang melintang. Maksudnya dia macam tolak lah. Tolak, tanda tolak tu. Okey, tanda tolak yang melintang, fawqal harf, berada di atas huruf. Artinya kalau contoh huruf ba, kita nampak di atas huruf ba tu, kalau ba itu adalah fathah, maka tandanya adalah huruf alif kecil dalam keadaan melintang di atas huruf ba. Wal kasrata alifan mabtuhatan tahtal harf. Dan huruf yang berbaris kasrah. Apa huruf yang berbaris kasrah? Huruf yang berbaris bawah. Alifan mabtuhah, tandanya adalah huruf alif yang melintang juga tahtal harf, tetapi ia berada di kedudukan ini berada di bawah huruf. Itu dikenali sebagai tanda kepada baris kasrah. Wat tanwina harakatain, dan ada pun tanwin itu tandanya adalah harakatain, artinya ada dua baris. Maknanya seperti tadilah, kalau waw itu baris depan, maka tanwin ada dua waw. Kalau alif kecil itu baris fathah, maka ada dua tanda alif kecil. Kalau kasrah itu tandanya adalah alif kecil di bawah huruf, maka tandanya ada dua baris. Harakatan, ada dua baris. Wasyiddata ra'sa syini wassukuna ra'sa kha'in. Wasyiddah ra'sa syin, dan tanda syiddah itu adalah kepala huruf syin. Kan huruf syin kan kita nampak macam huruf syin penulisannya seperti huruf W kan. Kita nampak macam W. Jadi ambil kepala dia tu, di awalnya di pangkal huruf syin itu dijadikan sebagai tanda kepada alamatus syiddah, tanda sabdu lah, kalau bahasa Melayu kita panggil tanda sabdu. Wasukuna ra'sa kha, dan tanda sukun, tanda mati itu dijadikan kepala huruf kha. Macam mana huruf kha? Kepala kha dia tarik belakang sikit. Dia macam bulan sabit sikit lah. Dia tajam sikit. Jadi ambil pangkal kepala huruf kha itu tanpa titik, pangkal dia saja dijadikan sebagai alamat sukun, tanda mati. Wa hakadha tanama ilmu mustalahati dhabtil mushaf. Dan demikianlah tanama maknanya bertambah. Zada makna bertambah. Ilmu mustalahat dhabtil mushaf. Ilmu berkaitan tentang istilah peletakan titik dhabtil mushaf, peletakan titik, peletakan baris mushaf, hatta wasala ila ma huwa alaihi al-an, sehinggalah ilmu ini berkembang dan sampailah kepada kita sebagaimana hari ini.
wasala sampai ila ma huwa sebagaimana yang adanya ia alaihil an pada hari ini. Ma'a farqin bainal masyariqati wal magharibati fi alamati dhab. Bersama-sama dengan adanya perbezaan, ma'a farqin, adanya perbezaan antara al-masyariqah dan al-magharibah. Apakah dimaksud dengan al-masyariqah, al-magharibah? Al-masyariqah al-magharibah ini, para pendengar sekalian, adalah berkaitan tentang penulisan, peletakan baris Al-Quran itu mengikut pandangan ulama al-masyariqah dan ulama al-magharibah. Ulama al-masyariqah adalah ulama, kalau kita panggil timur barat lah. Maksudnya ada dua kumpulan. Dua kumpulan di kalangan ulama terdiri daripada al-masyariqah, al-magharibah. Di mana perbezaannya itu disebut, ada satu kitab yang dikenali sebagai Zawahir Ar-Rasmil Mushaf, Zawahir Ar-Rasmil Mushaf Al-Mukhtalaf Fiha Baina Masahif Masyariqah wa Masahif Al-Magharibah. Faktor-faktor perbezaan ilmu resam Uthmani antara Mushaf Masyariqah dengan Mushaf Al-Magharibah. Karangan Dr. Muhammad Syafa'at Rabbani. Beliau dapati bahawasanya persamaan antara penulisan, gaya penulisan dan juga peletakan titik, baris, tanda-tanda perbezaan dan persamaan itu hampir menyamai nisbah 89%, di mana ia melibatkan lebih kurang 220 kalimah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 220 kalimah yang berbeza dari sudut peletakan baris, titik dan sebagainya di dalam Al-Quran. Saya bagi satu contoh. Kalau biasa, kalau kita katakanlah kita pergi ke negara Arab, kadang-kadang kita pergi ke Madinah sebagai contoh, pergi ke Mekah sebagai contoh. Dululah, sekarang ni mungkin atas faktor COVID-19 dan sebagainya. Katakanlah kalau kita pergi negara Arab, kadang-kadang kita tengok orang Arab ni dia ada bagi satu Quran, mushaf kepada kita. Dia wakafkan, niat sedekahkan dia bagi kepada kita. Dan kita pun ambil. Kita ambil mushaf tu, kita pun tak adalah nak orang kata nak semak dan sebagainya. Tapi bila kita sampai balik ke Malaysia, kita tengok-tengok mushaf itu ada bentuk-bentuk peletakan barisnya yang kita tak boleh nak baca. Antara contoh ya, kita akan dapati mushaf-mushaf seumpama ini, ada yang kalau kita tengok mushaf yang biasa kita baca di Malaysia sebagai contoh, kita dapati huruf qaf itu ada 2 titik. Tanda huruf qaf itu ada 2 titik di atas qaf. Ada 2 titik di atas qaf. Tapi kalau kita tengok dalam mushaf yang kita dapat tu, sebagai contoh, kita akan dapati ada beza antara titik qaf dengan titik dalam mushaf yang kita dapat. Kita dapati kalimah yang sama, ayat yang sama, tetapi tandanya 1 titik. Ada beza tu. Ada yang 1 titik sebelah daripada huruf fa, tapi sebenarnya huruf qaf. Kalau titik di bawah pula lain. Fa tapi titik bawah sebagai contoh. Dia lain. Jadi maksudnya ada beza dari sudut perbezaan peletakan dhab. Ilmu dhab ni peletakan baris, peletakan titik. Kadang-kadang mushaf yang biasa di tangan kita, kita dapati kepada kalimah la ta'manna sebagai contoh, surah Yusuf. Pada kalimah bismillahimajriha sebagai contoh, kita akan dapati ada beberapa simbol-simbol yang agak unik. Kalau orang Melayu kita panggil simbol diamond tu kan. Simbol diamond tu. Tapi dalam mushaf yang kita dapat percuma tadi tu, wakaf tadi tu, kita akan dapati banyak simbol-simbol diamond di dalamnya. Jadi ini antara salah satu contoh. Salah satu contoh perbezaan pandangan ulama dalam peletakan baris dan juga titik dalam ilmu dhab antara mushaf al-masyariqah dan juga mushaf al-magharibah. Dalam ilmu dhab. Kalau boleh saya cuba sharekan di sini contoh-contoh supaya kita nampak lebih jelas ya, antara beza-beza ataupun perkembangan ilmu mushaf ini, supaya tuan-tuan semua nampak lebih jelas.
Okey, ini sebagai contoh. Nampak ya? Baik, ini antara contoh mushaf yang kita panggil sebagai manuskrip. Manuskrip mushaf pada zaman dahulu, generasi salafus soleh. Ini belum cerita zaman Nabi SAW lagi. Macam mana kita nak kenal mushaf tu ditulis di tulang belulang, di pelepah tamar, di batu ukiran-ukiran tu yang mana kalau kita tengok, tuan-tuan, kita takkan mustahil lah boleh baca. Yang ni pun dah mula berkembang. Akhirnya disalin semula di atas lembaran-lembaran yang kuat lah, mana yang kukuh. Itu pun kita masih lagi, orang kata tak dapat kalau nak baca tu nak kena teka dulu. Sebelum nak baca tu kita nak kena teka dulu. Sebagai contoh, kita tengok contoh ni. Ini pun apa benda nak baca ni? Yang mula-mula ni. Ni lahua ke apa ni? Lahum. Okey, contohlah ya. Tak boleh baca. Yang bawah ni, yang bawah ni kita boleh agakkan. Ni macam ba sin mim ni. Ni makna bismillah ar-rahman. Tengok nun. Nun dia ke bawah tuan-tuan. Nun dia ke bawah. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita nampak waw ni. Waw. Ni apa ni? Mana was-sama ni. Was-sama. Tapi hamzah tak ada. Hamzah tak ada ni. Was-sama. Lepas tu kita nampak macam dal. Alif. Ni macam rumah ta. Jadi was-sama apa ni? Was-sama idzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wasya. Sya dia shin. Shin tak ada titik. Shin tak ada titik. Wasya alif pun tak ada. Wasyahid. Okey, dal wasyahidin wa mashhud. Dal di bawah ni dal. Biasanya mashhud ni maksudnya dari sudut penulisan, mashhud ni satu kalimah. Tapi mushaf lama tu disalin. Okey, dal di bawah. Qutila. Qaf tak ada titik, qaf. Qaf tak ada titik, ta tak ada titik. Qutila ashabul ukhdud. Okey. Qutila ashabul ukhdud. Okey. Lepas tu an-nari dzatil waqud sebagai contoh. Ini antara contoh mushaf pada zaman generasi salafus salih. Okey. Maka berlakulah revolusi penulisan Al-Quran, maka dicadangkan ataupun dilontarkan idea atas isu yang timbul sebelum ini untuk meletakkan tanda-tanda baris supaya dapat dikenal pasti perbezaan antara satu huruf dengan satu huruf yang lain, dan juga dapat membaca Al-Quran mengikut baris harakat yang betul, yang mutawatir daripada Nabi SAW. Baik, kita lihat contoh yang lain. Okey. Okey, ini contoh yang lain. Inilah yang dicadangkan oleh Abul Aswad Ad-Duali dulu, yang kita bincang pada kuliah yang lalu. Baik, katakanlah ni huruf dal. Ni huruf apa? Ni huruf dal ya. Dia punya garisan dia sedikit bezalah. Dal kita hari ni hanya sekadar lengkungan bulat tu. Tapi zaman dulu ada garisan di atas huruf dal. Baik, macam mana kita nak beza dal fathah, dal kasrah, dal dhammah? Bezanya adalah kita lihat kepada tanda titik merah tu. Tanda titik itu yang dipanggil sebagai nuqatul i'rab. Nuqatul i'rab berbeza dengan launul mushaf. Kalau resam yang warna hitam huruf tu dengan warna penulisannya dengan midadul aswad dengan dakwat warna hitam. Tetapi kalau beza baris diletakkan dengan dakwat warna merah. Baik, bagaimana kita nak baca dal baris atas? Kalau dal baris atas, dia akan ada peletakan titik di atas huruf. Kalau ada titik di atas huruf, maksudnya dal itu adalah berbaris fathah.
maka dibaca sebagai da. Dibaca sebagai da. Kalau tanda titik itu warna merah itu berada di sebelah huruf dal. Di sebelah huruf dal, maka kenalilah ia sebagai dal berbaris dhammah. Maka dibaca sebagai du. Dibaca sebagai du. Sekiranya tanda merah itu berada di bawah huruf, tanda titik merah itu berada di bawah huruf, maka ketahuilah bahawa ia adalah huruf dal berbaris kasrah. Dibaca sebagai di. Dibaca sebagai di. Inilah antara bentuk-bentuk perkembangan Al-Quran, penulisan Al-Quran, penulisan peletakan titik yang berlaku pada zaman Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah. Baik, kita tengok contoh yang lain pula. Okey, tuan-tuan. Di sini ada 4 contoh. 4 contoh supaya kita dapat bezakan antara satu sama lain. Bagaimana resam Utsmani, resam penulisan Al-Quran itu sendiri pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, zaman para tabi'in. Begitulah corak penulisannya sebagaimana yang tertera pada nombor 1. Nombor 1 tu itulah rumah-rumahnya. Huruf ba, huruf sin, huruf mim, alif lam lam ha, ar-rahman ar-rahim. Tanpa baris, tanpa titik. Sebagaimana contoh mula-mula tadi. Okay? Kemudian zaman Abul Aswad Ad-Du'ali. Zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, nombor 2. Nombor 2, nombor 3 tu dah mula ada kita panggil perkembangan. Revolusi penulisan Al-Quran dengan peletakan titik, peletakan baris. Baik, peletakan titik itu melihat kepada kaedah yang kita bincang tadi. Sekiranya titik merah itu berada di atas huruf, maka ia adalah berbaris fathah. Sekiranya titik merah itu berada di sebelah huruf, maka ia adalah berbaris dhammah. Dan sekiranya titik merah itu berada di bawah huruf, maka ia dikenali sebagai baris kasrah. Kita boleh lihat contoh pada nombor 2. Bismi. Bismi, okey, baris bawah. Okey, millah tu. Kenapa bismillah mi tak letak baris? Kerana masyarakat Arab tahu bahawasanya setiap huruf, setiap isim selepas daripada huruf jar, dia adalah majrur. Maka tak perlu letak baris bawah lagi dah. Tak perlu letak baris bawah lagi. Sebab dah tahu dah, memang bismi, bukan bismu, bukan bisma. Kenapa? Kerana ada huruf jar, iaitu huruf ba. Okey, bismillahi ar-rahman ar-rahim. Okey, itu contoh. Contoh titik nuqatul i'rab bagi membezakan baris fathah, baris kasrah dan juga baris dhammah. Baik, kita lihat pada contoh nombor 3. Contoh nombor 3 dah ada peletakan titik huruf. Dah ada peletakan titik huruf. Kita tengok di mana huruf ba dah ada tanda titik. Kemudian huruf nun, Ar-Rahman, nun pun dah mula ada titik. Ar-Rahim pun dah mula ada titik. Jadi maknanya ada perbezaan lah. Ada perbezaan berbanding dengan yang nombor 2 tadi. Kemudian kita dapati pada lafzul jalalah, ismul jalalah, nama Allah itu ada tanda sabdu. Kan orang Melayu kita panggil sabdu. Ada tanda syiddah. Tanda syiddah inilah diambil daripada pangkal huruf syin tadi. Okey. Ar-Rahman pun ada tanda syiddah. Ar-Rahim pun ada tanda syiddah. Dan ada peletakan titik pada huruf-huruf yang lain. Okey. Kemudian kita lihat kepada revolusi yang keempat. Inilah sebagaimana kita baca hari ini. Huruf ba ada titik, baris bawah. Kemudian Allah ada tanda fathah, baris. Ini dipanggil sebagai alif mabtuhah tadi. Okay, alif yang kecil yang melintang. Berada di atas huruf, berada di bawah huruf dan sebagainya. Inilah berlakunya perkembangan Al-Quran bagi memudahkan umat Islam untuk membaca Al-Quran. Baik, kita sambung kepada perbincangan kita tadi. Perenggan berikutnya, waqar tajarrada. Okay.
Sebelum tu kita lihat nota kaki dulu di bawah. Nombor 2 tu ada nota kaki. Okay, kita lihat pada nota kaki. Fatamma wad'u mustalahatin lil izhari wal idgham. Maka telah sempurnalah fatammat, maka telah sempurnalah wad'u peletakan mustalahat, penggunaan istilah-istilah lil izhari wal idgham, istilah untuk izhar, istilah untuk idgham. Hukum berkaitan idgham, hukum berkaitan tentang izhar. Sebagai contoh, firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 51, ittakhadhtum. Okay. Pada kalimat ittakhadhtum ada huruf zal dan juga huruf ta. Ada huruf zal dan juga ada huruf ta. Di mana sebahagian bacaan qiraat membaca secara izhar. Sebagaimana kita Hafs membaca secara izhar. Maknanya izhar kita baca jelas huruf zal tersebut. Dan kebanyakan qurra membacanya secara idgham, iaitu memasukkan zal ke dalam huruf ta. Bi izhari zali au idghamiha, dengan menzahirkan, menjelaskan sebutan zal ataupun dengan idgham, memasukkan zal ke dalam huruf ta. Ittakhadtum. Artinya zal tu dah hilang dari sudut sebutan, telah idgham masuk ke dalam huruf ta. Makna perbincangannya di sini adalah, maka ulama telah sempurna dari sudut peletakan istilah bagi izhar dengan idgham, di mana dari sudut peletakan itu, peletakan baris itu dapat dikenal pasti. Bacaan manakah yang dibaca secara izhar, bacaan manakah yang dibaca secara idgham. Maka kalau kita tengok kepada mushaf yang membaca idgham, maka kita akan dapati di atas huruf ta itu adanya tanda sabdu. Di atas huruf ta itu ada tanda syiddah. Wal fathi wat taqlili wal imalati kama fi harfi ra. Dan juga bacaan fathah. Okey, bacaan fath, bacaan taqlil, bacaan imalah pada huruf ra, sebagaimana firman Allah surah Ali Imran ayat yang ketiga, At-Taurata. Baik, di situ ada huruf ra berbaris fathah, kemudian ada alif kecil di sebelahnya, kita baca dengan kadar 2 harakat, At-Taurata. Okey. Baik, pada kalimat At-Taurata ada perbezaan bacaan di kalangan ulama qiraat, di mana bacaan itu kesemuanya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana bacaan ini meliputi 3 kaedah, 3 istilah. 3 istilah iaitu fath. Fath ni maksudnya baca baris atas. Ra tu dibaca baris fathah, baris atas. At-Taurata. Okey, Taurah. Sebagaimana bacaan Hafs, bacaan kita. Yang kedua bacaan taqlil. Taqlil ni dia berada di pertengahan. Berada di pertengahan antara baris fathah dengan baris bawah. Makna bunyi ra itu bukan bunyi ra lagi dah. Dia macam bunyi ra baris atas, tetapi bukan ra berbaris bawah. Bacaannya seperti bunyi At-Taurata. Okey. Kemudian wal imalah, iaitu bacaan condong. Condong ni makna dia lebih kepada kasrah, tetapi bukan kasrah. Kalau kasrah ni maksudnya baris bawah, ra baris bawah, ri. Tu baris kasrah. Sekarang ni dia condong ke arah kasrah, tetapi dia bukan berbaris kasrah. Bacaannya seperti berikut. At-Taurata. Okey, bunyinya re. Bunyi re. Yang tadi bunyi re lebih kurang. Okey, lepas tu yang kedua bunyi re. Okey, ini dipanggil sebagai imalah. Dan imalah ni pun sendiri kalau kita baca, kalau kita dapati dari sudut bacaan kita, ada pada dalam Al-Quran yang menurut bacaan riwayat Hafs kita membaca secara imalah. Itu pada firman Allah dalam surah Hud ayat 40 juzuk yang ke-12, wa qala rkabu fiha bismillahi majri at-tauri. Makna lebih kurang bunyi kan? Lebih kurang bunyi itu. Itulah dipanggil sebagai imalah. Wa hunaka kalimat kutibat bi rasmin wahid tuwafiqu ba'd ar-riwayat duna ba'd. Di sana ada beberapa kalimah di dalam Al-Quran kutibat bi rasmin wahidin, ditulis dengan mengikut resam yang satu. Artinya rumah huruf itu sama dari sudut penulisannya. Tuwafiqu ba'd ar-riwayat, namun begitu
kalimah yang ditulis dengan resam yang satu itu menyamai bersamaan dengan setengah-setengah bacaan riwayat dunaba, tetapi tidak dengan bacaan yang lain. Sebagai contoh kalimah waya besutu dalam suratul Baqarah ayat 245. Waya besutu. Di mana waya besutu, tuan-tuan, para pendengar dirahmati oleh Allah, kalau kita buka mushaf kita pada hari ini, kita akan dapati di atas huruf sod itu ada huruf sin. Di atas huruf sod itu ada huruf sin. Ni biasa orang Melayu sebut, kalau nampak sin dekat atas, baca sin kan. Kalau nampak sin kat bawah, kalau nampak sin kat bawah dan sod di atas, baca sod sebagai contoh. Maknanya orang Melayu kita biasanya kata, tengok huruf mana yang paling atas. Baik, tidak sebenarnya. Sebenarnya sin dan sod ni kedua-duanya dibaca. Bukan kita lihat huruf mana yang paling atas. Sebenarnya kedua-duanya ia dibaca. Terutamanya bagi bacaan kita riwayat Hafs. Cumanya bezanya adalah dari sudut tarik. Dari sudut aliran. Aliran manakah bacaan kita? Aliran Syatibiyah ataupun aliran Jazariyah, Thayyibatin Nashr. Okay? Aliran yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Tapi kedua-duanya sebenarnya dibaca. Bukan kita lihat kepada huruf manakah yang berada di atas. Berkata tuan kitab, kutibat bisod. Di mana tulisan ini ditulis dengan huruf sod. Makna kalimah ini ditulis dengan huruf sod, bukan ditulis dengan sin. Wa tuqra hasbar riwayah. Tetapi kalimah ini dibaca mengikut riwayat yang membaca bisod awisin. Mana walaupun ditulis dengan sod, tetapi ia melihat kepada bacaan riwayat masing-masing. Mana ada riwayat yang membaca dengan sod dan ada riwayat yang membaca dengan huruf sin. Ma'a baqa'i ba'dil kalimati fiha hurufun marsumah wala tuntaqa. Bersama-sama dengan mengekalkan baqa, mengekalkan ba'dil kalimat, mengekalkan beberapa kalimah fiha hurufun marsumah, yang makna padanya terdapat huruf-huruf yang ditulis wala tuntaqu, namun begitu tidak dibaca. Ada huruf yang ditulis tetapi tidak dibaca. Sebagai contoh suratul Naml ayat 21, firman Allah Taala, la azbahannah. La azbahannah. Kalimah la azbahannah ini kalau kita dapati dalam Al-Quran mushaf pada hari ini, kita akan dapati lam, kemudian huruf hamzah, kemudian ada alif. Alif tu, huruf alif tu. Alif tu dari sudut penulisan ada, tetapi kita tak baca. Sebab apa? Sebab hamzah berbaris fathah itu terus disambungkan bacaannya dengan huruf zal. La'adh. La'adh. Bukan kata kita nampak alif tu jadi panjang. La'az. Salah. Tak ada panjang pun. Sebab apa? Sebab di atas alif itu pun ada tanda sukun. Artinya alif itu tidak pakai, tidak digunakan, tidak baca. Alif itu mati dalam keadaan sukun. Jadi maknanya penulisannya ada, tetapi ia tidak dibaca. Ataupun contoh lain. Contoh lain firman Allah Ta'ala dalam Quran banyak. Waqalu. Waqalu. Kalimah waqalu selepas waw ada alif. Selepas waw ada alif. Tapi alif tu kita baca tak? Alif tu kita tidak baca. Okay? Itu contohnya. Wa jumhurul ulama'i minas salafi wal khalaf ala wujub ittiba'i khattil mushaf al-Uthmani fi kitabatil masahif. Dan majoriti di kalangan ulama, sama ada di kalangan ulama terdahulu maupun ulama terkemudian, ulama salaf maupun khalaf, ala wujub, berdasarkan kepada hukum wajibnya ittiba, mengikuti khattil mushaf Utsmani, mengikut mushaf Utsmani, penulisan mushaf Utsmani fi kitabatil masahif, dalam penulisan mushaf. Artinya mushaf, penulisan mushaf, mana-mana institusi ataupun mana-mana badan, mana-mana pihak yang ingin membuat percetakan mushaf mesti mengikut penulisan mushaf Utsmani. Itu pandangan yang dinyatakan oleh tuan kitab tentang majoriti ulama di kalangan salaf dan khalaf dalam hukum wajibnya mengikuti mushaf Utsmani dalam percetakan mushaf, dalam penulisan mushaf. Baik, kita sambung kepada perenggan yang berikutnya tadi. Wa qad tajarrada qaumun lil qiraati wal iqra, dan sesungguhnya telah tajarrad, artinya bebaslah
free. Okay? Free maksudnya bebas. Bebaslah kaum untuk membaca dan mengajar Al-Quran. Lil qiraati wal iqra. Artinya selepas mana Al-Quran itu telah diletakkan nuqatul i'rab, telah diletakkan nuqatul i'jam, maka ia memudahkan semua orang. Kaum itu maksudnya umum, iaitu memudahkan mana-mana orang untuk membaca Al-Quran, bebas untuk membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Wa'tanau bidhabtil qiraati, dan mereka inayah, maksudnya mengambil berat, ihtimam dengan peletakan titik-titik bacaan, hatta saru a'immatan yuqtada bihim fil qiraah, sehingga adalah di kalangan mereka ni muncullah, saru datanglah, adalah muncullah satu kumpulan a'immah yang dikenali sebagai imam. A'immah jamak kepada imam, yuqtada bihim fil qiraah, yang mana imam ini dijadikan sebagai panduan. Yuqtada bihim dijadikan sebagai ikutan, sebagai panduan dalam bacaan Al-Quran, bacaan qiraat. Artinya akhirnya ada ulama-ulama yang masyhur pada waktu tersebut mempelopori ilmu-ilmu ini. Akhirnya dengan mereka lah, bacaan mereka lah disandarkan setiap perbezaan qiraat tersebut. Wa kanu kathiran fil adad, kathiran fil ikhtilaf, dan mereka semua ini banyaknya, kathiran, banyaknya fil adad, dari sudut bilangan. Maksudnya banyak sangat imam-imam yang masyhur pada waktu tersebut, sehingga kan tidak terbilang jumlah mereka. Masyhur dalam bacaan ini, masyhur dalam bacaan ini. Pada masa yang sama, kathiran fil ikhtilaf juga membawa kepada banyaknya perbezaan dari sudut bacaan-bacaan tersebut. Fa'aradan nasu an yaqtasiru minal qiraati allati tuwafiqu khattal mushaf. Maka manusia pada zaman tersebut berkehendak an yaqtasiru minal qiraat, untuk memadai dengan qiraat allati tuwafiqu khattal mushaf, bercukupan ataupun memadai dengan qiraat yang menepati dengan penulisan mushaf. Maksudnya pada zaman tersebut terlalu banyak imam-imam qiraat, terlalu banyak ulama-ulama dalam bidang qiraat dengan bacaan pula yang terlalu banyak. Maka umat Islam ketika itu hanya hanya mengambil, hanya mengamalkan, cukuplah dengan qiraat yang menepati dengan penulisan mushaf sahaja. Ala ma yashalu hifzuh, berdasarkan kepada apa yang mudah untuk dihafal. Makna tak adalah ambil bacaan yang pelik-pelik, susah nak baca dan sebagainya, tetapi mereka mengamalkan mana-mana qiraat yang mudah untuk dihafal. Wa tandabitu al-qiraatu bih, di mana bacaan itu menepati dari sudut peletakan titik-titik tadi. Maksudnya bacaan itu sama dengan peletakan titik, peletakan baris tadi. Fanadharu ila imamin masyhurin bithiqati wal amanah. Maka manusia umat Islam ketika itu melihat, fanadharu, melihat, ila imamin masyhur, melihat kepada imam yang masyhur. Maknanya pada waktu tersebut siapakah ulama yang masyhur? Ulama ramai, tetapi siapakah ulama yang masyhur, yang mempelopori bacaannya ketika itu? Bithiqati wal amanah, di mana ulama itu masyhur bithiqati wal amanah. Dia popular pada masa yang sama dari sudut bacaannya itu, masyhur bithiqati wal amanah, iaitu adanya thiqah, kepercayaan, wal amanah, adanya kejujuran. Mana ulama yang ada adab, ulama yang menjaga akhlaknya, okey. Wa husniddin, dan ulama tersebut baik, bagus dari sudut amalan agamanya, pegangan agamanya. Wa kamalil ilm, ulama tersebut, imam tersebut sempurna dari sudut ilmunya. Qad tala umruhu washtahara amruhu bithiqah, sesungguhnya telah panjanglah umurnya. Makna ulama yang kita panggil ulama yang ada keberkatan dalam umurnya, panjang umurnya, ada keberkatan dalam umurnya. Washtahara amruhu bithiqah, dan masyhurlah urusannya dari sudut amalannya, dari sudut gerak kerjanya, dari sudut ilmunya itu bithiqah, dengan kepercayaan.
Bagi kita lihat nota kaki ada nombor 1 di situ. Okey, ini boleh rujuk dalam kitab Al-Ibanah karangan Al-Imam Makki bin Abi Talib dan juga kitab An-Nashr fi An-Nashr fil Qira'atil Ash karangan Imam Ibn Al-Jazari. Okey. Wa qad ajma'a ahlu baladihim, dan sesungguhnya telah bersepakat ahlu baladihim, penduduk negeri-negeri mereka. Artinya kita dah bincang sebelum ini, ada penduduk umat Islam yang berada di Madinah, di Makkah, Basrah, Kufah, Syam dan sebagainya, di mana penduduk negara tersebut bersepakat ala talaqqil qiraati minhum bil qabul, bersepakat ke atas bertalaki qiraat, talaki bacaan Al-Quran itu daripada ulama tersebut bil qabul, secara sebulat suara. Maksudnya penduduk Syam di Syria, umat Islam sepakat untuk bertalaki, mengambil bacaan, belajar Al-Quran, mengamalkan bacaan Al-Quran berdasarkan imam yang paling besar, imam yang paling fiqh, imam yang paling boleh dipercayai, bagus dari sudut amalannya, kuat dari sudut pegangannya, bagus sempurna dari sudut ilmunya, maka imam itu dijadikan sebagai role model bacaan mereka. Walitasaddihim lil qiraah, dan kerana terkehadapannya mereka dari sudut qiraah. Makna dari sudut qiraat dialah yang paling juara. Juara, imam yang menjuarai isu-isu qiraat di negara-negara tersebut. Nusibatil qiraatu ilaihim, maka telah disandarkan, dinisbah ni maksudnya disandarkan qiraat itu kepada mereka. Sebab itu kita kenali tuan-tuan, para pendengar dirahmati oleh Allah, kita tak pernah dengar nama qiraat Abu Bakar. Tak ada. Qiraat Umar bin Al-Khattab, tak ada. Kita tak pernah dengar. Qiraat Sayyidina Ali bin Abi Talib, tak ada. Kenapa tak disandarkan kepada para sahabat? Kerana pada zaman Nabi SAW, qiraat itu terus berkembang, terus tersebar berdasarkan apa yang para sahabat bertalaki daripada Nabi SAW. Oleh kerana sahabat terima daripada Nabi, ia adalah bacaan yang diiktiraf. Namun begitu, tidak timbul lagi kepada isu yang paling besar yang berlaku pada zaman Sayyidina Osman bin Affan sehingga membawa kepada takfir, hukum kafir mengkafir di kalangan kaum muslimin. Para sahabat jelas, dalam isu ni para sahabat jelas, maka tidak ada keperluan untuk menyandarkan satu bacaan dinisbahkan kepada para sahabat yang lain. Tak ada keperluan pada waktu tersebut. Tapi oleh kerana bila berlakunya perkembangan umat Islam semakin ramai jumlahnya ketika itu, dan di kalangan mereka terdiri daripada golongan dipanggil A'jam, iaitu orang yang bukan Arab. Maka bila ramai yang A'jam masuk Islam, maka mereka telah membaca Al-Quran dalam keadaan sukar. Ada yang baca Al-Quran ikut baris sendiri, sedangkan baris ketika itu tidak ada lagi. Ada yang baca Al-Quran dengan berubah huruf dan sebagainya, dan ini menyebabkan berlakunya perubahan, penyelewengan Al-Quran, bacaan Al-Quran tanpa disedari secara tidak langsung. Maka adanya keperluan untuk umat Islam bersepakat untuk umat Islam kembali kepada bacaan yang sebenarnya yang mereka pelajari daripada tabi'in, daripada sahabat, daripada Nabi SAW. Maka ketika itulah bermulanya revolusi perkembangan qiraat, dan disandarkanlah bacaan-bacaan ini kepada imam-imam yang masyhur pada waktu tersebut supaya menjadi qudwah, supaya menjadi ikutan, supaya kalau nak tahu bacaan Nabi, imam ni lah yang baca bacaan Nabi. Kalau nak tahu macam mana bacaan yang mutawatir, rujuklah kepada imam ni. Kerana imam ini telah bertalaki daripada tabi'in, daripada sahabat, daripada Nabi SAW. Baik, kita lihat contoh. Wa minhum, kata tuan kitab, di kalangan mereka. Ini antara ulama-ulama yang disandarkan kepada mereka bacaan qiraat. Ulama-ulama yang masyhur yang menjadi ikutan pada masa tersebut. Fil Madinah. Di Madinah, di kota Madinah, antara ulama qiraat yang masyhur ialah Abu Ja'far Al-Qa'qa'. Okay, Al-Imam Abu Ja'far Al-Qa'qa'. Thumma Syaibah bin Nassah, thumma Nafi' bin Abi Na'im. Ataupun dalam riwayat lain bin Abi Nu'aim. Artinya ni antara ulama-ulama qiraat yang masyhur di Madinah.
Makna kalau penduduk Madinah nak baca Al-Quran, mereka akan rujuk kepada bagaimana bacaan Abu Ja'far, bagaimana bacaan Syaibah bin Nasah, bagaimana bacaan Imam Nafi'. Di Makkah, wa fi Makkah, di Makkah pula, Abdullah ibnu Kathir, Imam Ibnu Kathir, Humaid bin Qais al-A'raj, wa Muhammad ibnu Muhaysin. Ini antara ulama yang masyhur yang di Mekah. Artinya penduduk Mekah kalau baca Al-Quran akan merujuk kepada bacaan imam-imam yang dinyatakan ini. Wa fi Syam, dan juga di negara Syam yang dikenali sebagai Syria pada hari ini, Abdullah ibnu Amir, Imam Ibnu Amir. Thumma Yahya bin Al-Harith Al-Zimari. Ini salah seorang daripada guru kepada Al-Imam Yahya ibnu Amir. Kalau dalam sanad tu ada Yahya bin Al-Harith Al-Zimari. Ibrahim bin Abi Ablah. Ibrahim bin Abi Ablah. Okay. Shuraih bin Yazid Al-Hadrami. Dan sebagainya. Ini antara contoh ulama yang masyhur di Syam yang menjadi ikutan penduduk Islam ketika itu untuk membaca Al-Quran. Okay. Wa fil Kufati, di Kufah, Yahya bin Withab wa Asim bin Abi An-Najur. Ini salah seorang daripada imam bacaan kita, kudwah kita. Wa Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, thumma Hamzah Az-Zayyad, thumma Al-Kisai. Jadi penduduk berada di Kufah, mereka akan mengikut bacaan imam-imam ni. Ada yang ikut Asim, ada ikut Hamzah, ada ikut Kisai dan sebagainya. Al-A'mash dan sebagainya. Wa fil Basrah, dan juga di Basrah. Basrah salah satu daripada negeri di Iraq pada hari ini. Abdullah bin Abi Ishaq, wa Isa bin Umar, wa Abi Amr bin Al-Ala, thumma Asim Al-Jahdari, thumma Ya'qub Al-Hadrami. Ini antara ulama-ulama masyhur yang menjadi ikutan kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran berdasarkan kepada bacaan mereka yang bertalaki daripada tabi'in, daripada sahabat, daripada Nabi SAW. Wa haula'i qallun min kathrin wa nazrun min bahrin. Kata tuan kitab, dan mereka ini qallun min kathrin. Artinya amat berharga namun sedikit daripada yang banyak. Ibarat permata lah. Ulama-ulama ni ibarat permata yang mewarisi bacaan Nabi, yang mempertahankan bacaan Nabi, yang mempelopori bacaan Nabi yang sahih. Qallun min kathirin, sikit bilangan mereka daripada yang banyak. Wa nazrun min bahrin, nazrun pun artinya qall, iaitu sikit daripada lautan. Fa innal qura alladhina akhadhu 'anit tabi'in, maka sesungguhnya qura, qari, jamak kepada qari, pembaca Al-Quran, qari yang mengambil bacaan daripada tabi'in, kanu umaman, mereka itu adalah ibarat umam. Maknanya kalau nak kira qura, kalau nak kira qari Quran pada zaman tersebut terlalu banyak, tapi yang masyhur sedikit. Yang masyhur, yang menjadi rujukan, yang cukup kriteria dari sudut siqahnya, dari sudut ilmunya, dari sudut amalannya, itulah antara ulama-ulama yang dinyatakan tadi. Namun begitu, hakikatnya sebenarnya qari pada zaman tersebut terlalu banyak. Umaman, terlalu banyak. Ibarat ummah. Okay? La tuhsa, tidak boleh dibilang. Wa tawaifa, dan dia adalah kumpulan-kumpulan yang terlalu banyak. La tustaqsa, yang tidak boleh dihitung. Walladzina akhadhu anhum aidan akthar, dan begitu jugalah orang-orang yang belajar daripada mereka juga terlalu banyak. Akthar, terlalu banyak. Wahalum majarron, dan begitulah seterusnya. Artinya daripada ulama tadilah, ulama yang sedikit tadi itulah lahirnya generasi semakin banyak qari-qari yang membaca Al-Quran berdasarkan kepada qiraat yang diturunkan kepada Nabi SAW. Baik, kita habiskan sedikit lagi. Okay. Wa fi hadhil fatrah, dan pada peringkat zaman ini, bada'at ta'lif, maka bermulalah ilmu penulisan fi ilmil qiraat, dalam ilmu qiraat. Artinya bermulalah era penulisan ilmu qiraat. Zaman Nabi tak ada lagi penulisan ilmu qiraat. Zaman sahabat tak ada lagi penulisan ilmu qiraat. Zaman tabi'in baru nak bermula.
Zaman tabi'in baru nak bermula. Tabi'in dah mula berkembang. Okay? Haisu di mana inna awwala man allafa fi ilmi al-qira'at huwa Yahya bin Ya'mar al-mutawaffa sanah 90 hijriyatan. Di mana sesungguhnya orang yang mula-mula, sesungguhnya yang mula-mula, man allafa, yang menulis, yang mengarang, fi ilmi al-qira'at, dalam ilmu al-qira'at ini, kata tuan kitab, iaitu Yahya bin Ya'mar, yang wafat pada tahun 90 hijrah. 90 hijrah ni dalam fatrah tabi'in, nak masuk kepada zaman tabi'in. Okay? Fatrah antara tabi'in, nak masuk kepada zaman tabi'in. Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar dikatakan sebagai orang yang mula-mula membincangkan ilmu al-qira'at dari sudut penulisan dalam kitab beliau. Okay? Wa zahabal kathir, namun begitu ramai yang berpandangan minal ulama, di kalangan ulama, ila anna awal, bahawasanya yang mula-mula man allafa fiha, mula-mula menulis dalam ilmunya, iaitu ilmu qiraat, huwa al-imam Abu Ubaid al-Qasim bin Salam al-mutawaffa sanah 224 hijriyatan, iaitu yang mula-mula menulis dalam ilmu al-qiraat adalah al-imam Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, wafat pada tahun 224 hijrah. Maknanya pandangan kedua mengatakan bukan Yahya bin Ya'mar, tetapi yang masyhurnya adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, wafat pada tahun 224 hijrah. Kemudian thumma Abu Hatim as-Sajastani, diikuti oleh al-imam Abu Hatim as-Sajastani, wafat 225 hijrah. Wa ba'dahu, dan selepas daripada dia, Ahmad bin Jabir bin Muhammad al-Kufi, jama'a kitaban fil qiraatil khamsah. Beliau menulis, menghimpunkan bacaan-bacaan qiraat itu dalam suatu kitab yang dikenali. Kitab itu membincangkan tentang al-qiraat al-khamsah, iaitu qiraat yang 5. Ni dah mula berkembang ni. Dah mula berkembang, dah ada dah ulama yang menghimpunkan qiraat-qiraat. Maka beliau dapati pada waktu itu beliau menghimpunkan 5 qiraat. Wafat pada tahun 258 hijrah. Thumma Ismail bin Ishaq al-Makki, sahibu Qalun. Okay? Kemudian Ismail bin Ishaq al-Makki, rakan kepada Qalun, sahabat kepada Qalun, allafa kitaban fil qiraat, telah menulis satu kitab dalam ilmu qiraat, jama'a fiha qiraata 20 imaman, di mana dalam kitab itu beliau telah menghimpunkan 20 bacaan imam. Wafat pada 282. 20 bacaan imam. Okey. Maknanya banyaklah nak bagi tahu. Cumanya apakah bacaan-bacaan 20 tersebut? Kadang-kadang 20 tu dia bercampur antara riwayat dan juga qiraat. Okey. Summa Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang daripada mufassir al-masyhur, mufassir ulama tafsir yang masyhur, juga mengarang kitab qiraat. Okey, wafat pada tahun 310 hijrah. Wa fi hadzal waqt, dan pada waktu ini, kana qad ishtahara al-qurra'u alladhina nusibat ilaihimul qira'ah, sesungguhnya telah masyhurlah qari-qari ulama qiraat yang disandarkan kepada mereka gelaran nama-nama qiraat tadi, nisbatun mudawamah, di mana nisbah itu adalah nisbah yang kekal. Kekal maknanya sehingga pada hari inilah, daripada zaman tersebut kita panggil qiraat Imam A, qiraat Imam B dan sebagainya. Wa mulazamah, di mana nisbah itu, sandaran itu adalah seolah-olah sandaran kemestian. Makna kalau nak tahu beza antara imam ni, bacaan ni, kita terpaksa sebut ni qiraat ni adalah qiraat ini. Washtihar, dan juga sandaran itu adalah sandaran yang masyhur. Lakhtira'un wa ra'yun wajtihad, bukanlah sandaran itu sandaran yang direka-reka, bukanlah sandaran itu sandaran bersifat pendapat semata-mata, wajtihad, dan juga sandaran itu bukanlah sandaran berdasarkan kepada ijtihad mana-mana pandangan, tetapi sandaran itu adalah sandaran yang telah disepakati oleh kaum muslimin pada waktu tersebut untuk melihat kepada bacaan itu, pasti untuk memastikan keaslian bacaan itu mestinya bacaan yang datang daripada Nabi SAW. Okey, kita lihat sedikit di nota kaki.
Boleh rujuk dalam kitab Al-Ahruf As-Sab'ah karangan Al-Imam Ad-Dani dan juga dalam kitab An-Nashr bagi Imam Ibn Al-Jazari. Okey, nombor 1 ada nota kaki di situ berkaitan tentang qiraat. Tuan kitab dah mula membincangkan tentang ilmu qiraat. Apakah dimaksudkan dengan al-qiraat? Al-qiraat lughatan, qiraat dari sudut bahasa, jam'u qiraah, kata plural, kata jamak kepada qiraah, istilahan dari sudut istilah pula, ilmun bi kaifiyati ada kalimatil Qur'ani wa ikhtilafiha. Suatu ilmu yang membincangkan tentang kaedah ada kalimatil Quran, bagaimana kita nak menunaikan. Menunaikan apa ni? Menunaikan bacaan, menyebut bacaan kalimah-kalimah Al-Quran, wa ikhtilafiha, dan perbezaan bacaan kalimah tadi. Perbezaan kalimah dari sudut bacaannya. Bi'azwi kulli wajhin linaqilihi, dengan menjandarkan setiap wajah-wajah perbezaan itu disandarkan kepada orang yang meriwayatkannya, orang yang menurunkan, mewariskan bacaan tersebut. Dipanggil sebagai rawi lah, rawi dan sebagainya. Okey, wallahu alam, kita berhenti setakat tu dulu pada pagi ini. Kita berhenti pada muka surat yang ke-22 dan insya-Allah kita akan masuk pada kuliah berikutnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, kurniakan kesihatan yang baik. Pada perenggan berikutnya, salisan marhalatu tasbi'is sab'ah wa jam'iha fi mu'allaf khas. Wallahu a'lam. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat dan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan juga bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr. Shalihat wa tawassul bil haqqi wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.